Sudah lama dia berkeadaan begitu. Hampir 6 bulan barangkali. Ternyata dia sudah berubah. Dulu dia peramah, kini dia pendiam. Dulu dia sangat mesra tak kira siapa. Kini dia lebih suka bersendiri dan muram. Dulu pakaiannya hebat, bersolek sana sini. Kini seolah-olah pakaiannya tidak terurus. Wajahnya seakan-akan kusut masai. Tiap kerja yang aku berikan kepadanya, ada saja alasan untuk dia menolaknya. Aku beri dia masa untuk dia menyiapkan kerja-kerja itu. Kerjanya siap, tetapi tidak seperti yang aku harapkan. Kerap terjadi. Jika dia tidak hadir bertugas, itu bermakna ada kerja-kerjanya yang belum selesai. Dia tahu, apabila dia datang kerja dengan kerja-kerjanya yang berserabut tu, aku akan menegur dirinya. Dah tentu dia akan menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak baiknya itu. Semua itu sekadar janji kosong. Selepas itu dia akan ulangi lagi perkara yang sama, sehingga mulut aku tidak henti-henti memberi nasihat kepadanya. Nasihat aku hanya terlekat sekejap saja dalam fikirannya. Selepas itu, nasihat itu dilupakan dan tidak diamalkan lagi. Apabila aku bertanya kenapa, seperti biasa dia tetap membisu. Apabila aku sedikit mendesak dengan beberapa soalan lagi, dia tetap tidak menjawab. Tetapi ada air mata mula bergenang di kelopak matanya. Akhirnya, aku terpaksa mengalah dan sekadar meletakkan harapan supaya dia dapat menyiapkan tugas-tugasnya dengan segera. Selalunya hasil yang aku perolehi itu hancur dan amat-amat mengecewakan. Bukan setakat itu sahaja. Pergaulan dia dengan guru-guru serta rakan-rakan sekerja pun seakan-akan hambar. Tak macam dulu. Ini membuatkan mereka berteka-teki sesama sendiri. Dia lebih suka duduk di tempatnya di dalam bilik guru itu dan dari mula dia datang sehingga loceng terakhir berbunyi. Kecuali dia terpaksa masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Ke kantin pun dia dah tak pergi lagi. Selalu dia akan makan bekalan yang dibawanya, yang berupa beberapa keping roti bakar, yang berintikan jam dan sebotol minuman air mineral. Itulah keadaan guruku yang bernama Cikgu Farah. 30-an usianya. Mengapa suram matahari tiada bercahaya bagai dulu? Apa sebabnya aku tak tahu. Mungkin di balik awan tiuplah angin nega mendung nan meliputi matahari agar cemerlang cahaya Dewi bunga mekar kembali. Lihatlah alam luas, burung berterbangan, beriring berkawan. Gembira sepanjang hari, terbang suka hati, muja alam ria. Mengapa suram matahari tiada bercahaya bagai dulu? Apa sebabnya aku tak tahu. Mungkin di balik awan. Lihatlah alam luas, burung berterbangan, beriring berkawan. Gembira sepanjang hari, terbang suka hati, muja alam ria. Mengapa suram matahari tiada bercahaya bagai dulu? Apa sebabnya aku tak tahu. Mungkin di balik awan, mungkin di balik
Aku semasa itu memegang jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran, iaitu dengan kata lain sebagai timbalan guru besar. Cikgu Farah sudah lama bekerja dengan aku. Tak kurang hampir 8 tahun. 5-6 tahun dulu, dia tak macam ni. Kerja yang diberi sepantas kilat dibuatnya. Wajah dia kelihatan ceria, berpakaian kemas, berkulit bersih dan mempunyai motivasi tinggi. Semua guru di sekolah aku menggelarkannya sebagai Cikgu Ayu kerana dia memang cantik, ayu dan sedap mata memandang. Murid-murid menjadi ceria dan mereka sangat meminati cikgu ini serta ada yang terlalu sayang kepadanya. Itulah berita yang aku dengar daripada mulut guru-guruku yang lain. Hebatnya dia ketika itu. Dah banyak kali aku calonkan dia dalam majlis anugerah perkhidmatan cemerlang kerana ketekunan dia di dalam bekerja dan kesungguhan dia menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Tetapi semua yang baik-baik terhadap Cikgu Farah sudah berlalu. Dia tak semacam itu lagi. Kenapa? Adakah salah aku atau dia sendiri bermasalah sehingga menjejaskan kerja-kerja persekolahannya? Mungkinkah kerana kesihatannya terganggu? Dia sering datang lewat dan selalu sahaja ambil cuti sakit. Aku pernah bertanya kepada guru-guru yang lain kalau-kalau mereka tahu masalah Cikgu Farah ini. Semuanya menjawab tidak tahu kenapa. Termasuklah beberapa orang guru yang merupakan rakan karibnya. Perkara ini tidak perlu dibiarkan. Aku rasa aku perlu bertindak untuk mencari masalah Cikgu Farah dan akan cuba selesaikan masalah itu. Aku perlu selidik dahulu perkara ini sebelum apa-apa tindakan yang bakal aku ambil terhadapnya. Petang Rabu itu, sementara acara co-curriculum akan berlangsung pada 4.30 petang, aku jemput Cikgu Farah ke bilikku. Dah hampir pukul 4 petang ketika itu. Dia datang ke bilikku dengan wajah suspen, penuh dengan tanda tanya. Maaf, aku memulakan cerita. Saya berterus terang saja ya. Saya dapati sejak akhir-akhir ini, Cikgu Farah tak seperti dahulu. Dulu kerja cikgu penuh dengan semangat motivasi, dedikasi dan semangat juang yang tinggi. Tetapi sekarang tu dah tak ada lagi. Kenapa cikgu? Cikgu sakit ke? Atau ini disebabkan oleh perkara lain? Sambung aku. Kata-kataku membuatkan lama dia membisu. Apabila dia mula berbicara untuk memberi respon kepada soalan aku itu, ketika inilah baru aku sedar ada air mata mula mengalir di pipinya. Tak, saya sihat seperti biasa. Tetapi dia memberhentikan bicaranya. Air matanya makin lebat mengalir. Dia mengesat air mata itu dengan hujung jarinya. Saya selalu memikirkan anak saya, cikgu. Sambungnya penuh sendu. Anak cikgu? Kenapa dengan dia? Tanya aku. Tak sabar ingin tahu. Senyumku tak segara, gerak gaya tidak selincah, mataku tak seayu, kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati, juga gayaku perasaan. Hidupku yang begini, kadar waktu di
mencari ketenangan sampai masa ku pergi jua. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia mencari ketenangan sampai masa ku pergi jua. Adila Mengkamit Kenangan. Anak saya tergolong dalam OKU, cikgu. Usia dia dah 7 tahun. Tetapi cara dia berfikir macam kanak-kanak 3 tahun. Tak pandai urus diri, termasuk makan, minum dan lain-lain lagi, terang Cikgu Farah kepada aku. Aku terkedu mendengar ceritanya dan secara tidak sedar, rasa simpati dan pilu mula membaluti perasaanku. Inilah kali pertama aku tahu cerita sebenar yang sering membelenggu fikirannya. Sambung Cikgu Farah lagi, dia terpaksa menguruskan anaknya terlebih dahulu sebelum dia datang ke sekolah. Dia terpaksa menghantar anaknya ke kelas pemulihan di sekolah yang lain bagi anaknya mendapatkan pendidikan. Jadi, itulah sebabnya dia selalu sahaja tiba lewat di sekolah. Kadang-kadang dia terpaksa ambil cuti rehat apabila kesihatan anaknya tidak baik. Bukan disengajakan, tetapi keadaan yang memaksa dia untuk berbuat begitu. Apakah kaitan dengan tugas-tugas lain yang aku berikan itu sehingga semuanya terabai dan tidak berupaya untuk dia lakukan? Betapa tidak, semua tugas yang aku beri agak membebankan diri Cikgu Farah. Lebih banyak jawatan yang disandangnya, termasuklah ketua panitia sebagai penyelaras peperiksaan, guru tahun 6 yang mengajar bahasa dan lain-lain lagi. Itu tidak termasuk lagi dalam program hal ehwal murid dan aktiviti kokurikulum di sekolahku. Mentang-mentanglah dia rajin, semua jawatan aku serahkan kepadanya. Dan seolah-olah tiada guru lain lagi yang boleh mengambil alih tugasnya. Jadi, Cikgu Farah terpaksa menerima semua tanpa memberi alasan, walaupun ia benar-benar membebankan dirinya. Jawapan Cikgu Farah itu benar-benar menyedarkan aku. Terkedu pun ada. Aku terlupa barangkali yang dia mempunyai seorang anak yang mengalami kekurangan upaya dan memerlukan lebih perhatian. Cikgu Farah hilang fokus kepada kerjayanya. Mungkin terlalu memikirkan nasib dan mengenangkan masa hadapan anaknya. Sedangkan aku terus membebankan dia dengan kerja-kerja yang terlalu banyak. Aku seolah-olah nampak yang Cikgu Farah seorang saja yang boleh diharapkan. Sedangkan guru-guru yang lain juga mempunyai kebolehan tersendiri. Itulah kesilapan yang berlaku terhadap diriku sehingga Cikgu Farah terbeban dengan tugas-tugas yang tidak sepatutnya dia buat. Maafkan aku, Cikgu Farah. Aku berjanji dengan Cikgu Farah dan dengan guru-guru yang lain akan menyemak semula tugas-tugas yang telah aku berikan kepada mereka itu.
Kali ini aku akan pastikan guru-guru lain akan dapat tugas secara sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Aku rasa dengan cara begitu, guru-guru di sekolahku akan lebih bersemangat untuk bekerja, ceria dan mempunyai motivasi diri demi kecemerlangan sekolah kami ini. Tidak lama selepas itu, Alhamdulillah, selepas membuat semakan semula, Cikgu Farah tidak lagi terbeban dengan tugas-tugasnya. Banyak tugas-tugasnya yang membebankan itu aku berikan kepada guru yang lain. Cikgu Farah kembali ceria seperti selalu. Dia dah tak ambil cuti sakit lagi. Dirinya pun dah mula terurus, keayuannya tetap terserlah. Walaupun beranak dua. Nak aku lebih-lebihkan cakap, nanti dikatakan aku ini melebih-lebihkan pula Cikgu Farah itu. Bahaya. Ini kes bahaya. Sedangkan semua cikgu-cikguku, termasuk yang lelaki, apatah lagi yang perempuan, semuanya aku sayang. Itulah perihalnya cerita aku dengan Cikgu Farah. Apa puncanya sehingga Cikgu Farah jadi begitu? Puncanya, aku tidak usul periksa dahulu tentang masalah-masalah guru-guru di sekolahku. Nak mudah, aku serahkan segala tugas kepada mereka tanpa memikirkan ia terbeban ataupun tidak. Semua itu menyebabkan ramai guru memberontak kerana tugas yang diberi tidak sama rata. Ini sebagai satu pengajaran yang sangat bermakna buatku. Bukan mudah sebagai pentadbir untuk berlaku adil pada semua pekerja yang berada di bawah jagaanku. Rambut manusia semua sama hitam, tetapi mempunyai hati yang lain-lain. Terima kasih Cikgu Farah kerana menyedarkan aku ketika aku terleka. Teringat masa dulu ada seorang cikgu sungguh ayu. Dia bertudung litu, senyum menawan kalbu memang ayu. Tiap hari pagiku ceria di dadaku karena cikgu. Setiap bicaramu membenihkan cintaku cikgu ayu. Jauh